Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hilmi Malik dan ini adalah segmen cerita di mana kami membawakan cerita di sebalik berita pada hari ini yang pastinya tumpuan kita pada hari ini kita masih lagi dalam mood selamat ataupun perayaan Tahun Baru Cina pada hari ini dan yang pastinya kami ada menempatkan beberapa kru ekstraordinari kami pada hari ini untuk kita melihat atau kita meninjau bagaimana keadaan di persekitaran kawasan bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina pada hari ini dan yang pastinya kita bercakap mengenai dengan perayaan sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini yang pastinya sebahagian besar sambutan Tahun Baru Cina di seluruh negara hari ini disambut dengan sederhana. Tapi hendaklah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan dan jika kita lihat kalau nak dibandingkan pada tahun lepas, mungkin perayaan ini mungkinlah tidak begitu meriah disebabkan keadaan COVID-19 yang masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan pada tahun-tahun yang sebelum ini dan mungkin pada kali ini kita lihat keadaan ataupun SOP yang telah pun dilonggarkan sedikit sebanyak memberikan kegembiraan buat seluruh keluarga yang menyambut sambutan perayaan Tahun Baru Cina ini. Dan yang pastinya untuk kita mendapatkan cerita ataupun gambaran yang lebih jelas bagaimana sambutan perayaan Tahun Baru Cina pada hari ini, kita nak terus terbang ke Kuching bersama dengan Azizah pada hari ini, pada ketika ini secara langsung. Baik Azizah, mungkin apa yang anda boleh kongsikan di sepanjang sambutan Tahun Baru Cina di Kuching ini Azizah. Silakan. Okey, terima kasih rakan setugas Hilmi Malik. Saya kini berada di Carpenter Street di mana ini merupakan kawasan bersejarah untuk komuniti kaum Cina. Dan mengapa kami memilih Carpenter Street pada hari ini? Kerana ianya merupakan kawasan tertua dan kawasan yang bersejarah untuk komuniti kaum Cina. Dan ia dikenali sebagai Chinatown dan diiktiraf sebagai gerbang perpaduan. Dan Carpenter Street dahulunya dikenali sebagai jalan atap sebelum diubah menjadi Carpenter Street kerana di sini terdapat ramai tukang-tukang kayu yang tinggal di kawasan berhampiran. Dan sebelum COVID, di sinilah tempat digunakan untuk mengadakan perayaan Putih Bulan di mana ia menggabungkan semua komuniti termasuk kaum Melayu. Tetapi bukan itu yang hendak dikongsikan bersama anda hari ini. Kita ada tetamu istimewa iaitu Damien C, pemilik kedai The Round Tower dan ironinya Damien juga menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Hi. Okay, hello Damien. Probably you can share with us how is your Chinese New Year celebration? Chinese New Year celebration this year is a special year, and also it's been 2 years already because of the COVID case, and I choose today to get the lion dance and get a special day for this moment. Yeah. Probably you can share what are you doing in this morning. This morning, just like normal Chinese, have to visit the friend house and also visit the grandfather and also grandparents house. So how do you feel about the Chinese New Year celebration this year? This year, I think I see a lot of firecracker. Okay. I mean last night, Okay. and also do feel like it's been two years already. That's why, yeah. 2 years without Chinese New Year celebration. What does Tiger, the Year of Tiger definitions for you? Actually, hope that the COVID case will faster go, Okay. and also wish that have a better year to this year. Right. Probably you can share with us what is your special menu at the restaurant for today. Special menu for Round Tower, we did the oyster sauce broccoli and also the Chinese medicine chicken. Okay. Yeah. So it's a special one. And also isang. Okay, Nissan. Yeah. Alright, thank you very much, Damien. Thank you. Okay. Okey, itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan perkongsian yang dilakukan oleh pemilik The Round Tower. Dan di sini juga seperti sedia maklum kita ada tarian singa. Dan untuk pengetahuan anda, bagi tahun 2022, sambutan Tahun Baru Cina ataupun dikenali sebagai Wuxi dibenarkan sempena perayaan Tahun Baru Cina yang akan disambut pada 1 Februari iaitu hari ini dan diikuti Cap Gomeh pada 15 Februari.
Okey, Aziza, mungkin kalau kita nak bercerita lihat dengan ataupun keadaan kita ikuti, perayaan ya. Tahun Baru Cina di sana, mungkin Aziza boleh ceritakan bagaimana setakat ni kalau kita melihat sambutan perayaan pada hari ini, bagaimana keadaan bandar di Kuching? Kalau kita melihat kepada hari perayaan ini, adakah jalan sesak di sana? Mungkin kita dapat lihat juga pergerakan keluarga. Kalau kita dapat lihat SOP yang baru ditetapkan ini, mungkin tidak ada aktiviti kunjung-mengunjung yang agak ramai, hanya terbuka kepada keluarga terdekat. Tapi bagaimana Azizah melihat pemerhatian Azizah sendiri di Bandar Kuching pada hari ini? Okey, berdasarkan pada pemerhatian saya pada hari ini, semasa melalui perumahan komuniti kaum Cina, kami mendapati jalan tidak begitu sesak dengan kenderaan kerana masing-masing berada di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Untuk pengetahuan Hilmi juga, hampir 90% kedai-kedai di sekitar Bandaraya Kuching banyak tutup semasa hari pertama untuk sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Kalau tiada komuniti kaum Cina di Bandar Kuching ini, ia diibaratkan sebagai hidup segan mati tak mahu, ya Hilmi. Jadi bila ada komuniti kaum Cina di sini, ia secara tidak langsung memberi kemeriahan di mana seperti kita sudah maklum, di gerbang perpaduan inilah semua komuniti bergabung untuk menunjukkan bahawa Sarawak itu adalah sebuah negeri yang begitu unik sekali. Okey, bagaimana pula kita sudah faham dan bagi, kita sudah untuk jelas tahun- dengan SOP yang telah ditetapkan, mungkin tidak ada rumah terbuka, tapi bagaimana pemerhatian Azizah sendiri di kawasan kejiranan ataupun kawasan perumahan komuniti Cina itu sendiri, bagaimana Azizah melihat hasil daripada pemerhatian pada hari ini, bagaimana sambutan mereka di rumah? Mungkin kita dapat lihat ada yang hanya berkumpul dalam kalangan keluarga ataupun bagaimana? Untuk pengetahuan Hilmi, di kawasan perumahan saya terdapat begitu banyak komuniti kaum Cina dan masing-masing berada di rumah masing-masing dan tidak merayakan sambutan Tahun Baru Cina. Mereka hanya berkumpul bersama keluarga di mana ianya menempatkan kaum Cina dan juga visit atuk dan nenek mereka di rumah masing-masing. Itu saja yang kami boleh kongsikan setakat inilah. Okey Azizah, tadi ada saya difahamkan ada cerita mengenai dengan kemeriahan lori tarian singa di Kuching itu. Mungkin Azizah boleh kongsi juga bagaimana tahap kemeriahan itu, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan kemeriahan lori tarian singa ini? Adakah mereka ini berlegar-legar di Bandar Kuching itu sendiri ataupun bagaimana? Adakah ini satu pertunjukan yang dibuat di kawasan perumahan komuniti Cina sendiri ataupun bagaimana? Boleh ceritakan kepada kami apa yang dimaksudkan? Okey, maksud kemeriahan lori komuniti tarian singa ini adalah di mana pemilik kedai The Round Tower mengadakan tarian singa sebagai sambutan Tahun Baru Cina. Dan seperti yang kita sedia maklum, antara syarat-syarat digariskan oleh SDMC, ianya dibenarkan diadakan selama 6 hari dan bermula 1 hingga 4 Februari dari jam 6 pagi hingga 6 petang. Itu yang menarik berkenaan dengan tarian singa. Kalau tahun lepas kita tak ada tarian singa dan tak ada sambutan, tahun ini ia begitu uniklah kerana SOP telah dilonggarkan. Dan untuk itu ahli pasukan tarian singa juga perlu lengkap divaksinasi termasuk dos penggalak serta melakukan ujian kendiri sekali setiap hari sebelum aktiviti tarian singa itu diadakan. Jadi jumlah ahli pasukan yang terlibat hendaklah tidak melebihi 12 orang dan maksimum 2 ekor singa saja pada satu-satu masa. Ahli pasukan tarian singa perlu lengkap divaksinasi termasuk dos penggalak serta melakukan ujian kendiri. Jadi bagi mereka yang menghadiri upacara sembahyang di rumah ibadat wajib mematuhi SOP pembukaan rumah ibadat dan unit hal ehwal agama lainlah setakat ini yang kita boleh kongsikan dengan Hilmi. Okey, baik Azizah. Berdasarkan visual yang anda kongsikan ketika ini, adakah mereka ini bakal mengadakan pertunjukan ataupun bagaimana? Sebab kita ingin menantikan sekiranya mereka ini ada melakukan pertunjukan, mungkin kita boleh bawakan secara langsung. Betul. Mereka akan mengadakan tarian singa pada sebentar lagi. Jadi maknanya bukan secara langsung kita bawakan tarian singa ini secara langsung? Kita boleh buatkan tarian singa ini secara langsung, Hilmi. Tak ada masalah. Okey, apa kata kita bawakan terus tarian singa ini secara langsung seperti dengan perayaan Tahun Baru Cina hari ini. Kita minta untuk terus kita bawa secara langsung pertunjukan ini. Silakan Azizah.
Okey, silakan. Alright. Thank you. Pen. Nak tunggu mereka ini bersiap, Azizah, mungkin boleh terlebih dahulu kongsikan. Okey, nampaknya dah bersedia. Okey, Hizmi, seperti yang anda boleh lihat sebentar tadi, ini merupakan tarian komiti tahun Cina untuk sambutan perayaan tahun baru Cina ya. Okey Azizah, kalau boleh cuba dapatkan wakil daripada pihak Tarian Singa ini sendiri untuk memberikan sepatah dua kata sempena dengan ucapan Tahun Baru Cina. Mungkin Azizah boleh dapatkan salah seorang wakil daripada ahli kumpulan ini untuk mereka melakukan ucapan Tahun Baru Cina pada hari ini. Interview seorang masing-masing. Interview seorang. Siapa ketua yang boleh diinterview untuk seorang? Seorang perlu dapatkan. Okay. Thank you very much. Sekejap ya, kita cuba dapatkan seorang. Kongsikan nama dulu. Tak. Nama. Ya, nama Google. Okey. So, mungkin boleh kongsikan sedikit apa perayaan. Oh, perayaan lah. Saya pun tidak tahu macam mana cakap lah. Pun, sentiasa bangun awal saja. Bangun awal pukul 6. Pukul 6 awal bangun. Dan satu hari mungkin 10 lebih rumah lah. Hah? Okey, Azizah boleh rap Dato'. Okey, baik. Terima kasih Azizah di atas perkongsian langsung di Kuching mengenai dengan persekitaran ataupun sekitar sambutan Tahun Baru Cina hari ini yang sepanjang berlangsungnya di Kuching pada hari ini. Dan selepas ini kita masih lagi dalam perayaan Tahun Baru Cina dan yang pastinya apa lagi yang akan dikongsikan sebentar lagi akan kami bawakan, dan untuk itu cerita berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali bersama dengan cerita. Pada hari ini kita bawakan anda segmen di sebalik berita dan seperti biasa, seperti yang saya janjikan tadi, kita masih lagi dalam mood penceritaan Tahun Baru Cina dan sebentar tadi kita telah pun bersama Azizah di Kuching dan ketika ini kita ingin bersama dengan Wakil Esra Awani di Perak iaitu Amirul Rabani untuk menceritakan bagaimana persekitaran sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini dan kita nak terus bersama dengan Amirul yang ketika ini mungkin di sebuah rumah salah seorang guest pada hari ini. Mungkin Amirul Rabbani boleh ceritakan apa antara yang menarik di Perak ketika ini. Silakan Amirul. Baik, terima kasih rakan setengah di studio. Jadi sekarang saya berada di Taman Kelebang di Ipoh, di mana salah satu rumah masyarakat Tionghoa yang merayakan perayaan Tahun Baru Cina pada kali ini. Dan ketika ini saya berada di rumah Miss Liu bersama dengan ahli-ahli keluarganya dan juga rakan sekolahnya, yang mana saya boleh katakan kemeriahannya walaupun dalam keadaan sederhana tetapi meriahnya tetap ada, yang mana mereka mengamalkan pematuhan SOP daripada pagi seperti pergi ke rumah ibadat dengan melakukan amalan sembahyang dan sebagainya sehinggalah perayaan pada petang ini, yang mana apabila saya sempat bertanya kepada Miss Lu juga tadi, dia berkatakan bahawa tidak ke mana-mana pada petang ini sebab risau akan kebimbangan varian COVID, varian Omicron COVID-19 dan juga lebih dia katakan meluangkan masa lebih bersama dengan ahli keluarga ini. Okey, baik Amirul, mungkin boleh kongsikan kalau kita lihat pada visual sekarang ini berapa ramai sebenarnya ahli keluarga mereka yang berada di rumah ini dan mungkin boleh kongsikan juga apa antara aktiviti lain yang dilakukan oleh keluarga ini kerana kita faham SOP yang ditetapkan ini hanya terhad kepada ahli keluarga saja. Jadi mungkin Amirul boleh ceritakan juga sedikit kepada kami apa antara aktiviti lain yang dilakukan oleh keluarga ini yang ketika ini berada di rumah ini. Silakan Amirul. Ya, saya sempat juga bertanyakan tadi tentang kepada Miss Liu tentang apa aktiviti mereka pada ini. Dia kongsikan kepada saya pada sebelah pagi tadi dilakukan upacara sembahyang di rumah ibu mertuanya di Kampung Kantan di Barang juga di sini. Dan selain itu mereka meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga, bertanya khabar, makan-makan dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh kongsikan juga bersama dengan Miss Liu, saya ada di sini. Miss Liu, boleh kongsikan sedikit Miss Liu. Okey. Okey, jadi Miss Liu, boleh kongsikan sedikit apakah flow perayaan untuk sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini? Okey, hello, dari sini saya kongsi pacai. Okey, so pagi ini saya dengan keluarga saya pergi mak saya, mother-in-law house lah. Okey, pada kampung. Okey, tapi dekat saja daripada rumah saya. So pergi sembahyang. Lepas sembahyang kita makan tengah hari. Lepas tu kita ada meriah sikit lah pagi itu kanak-kanak main itu pau itu kasih mereka join together macam ni lah. Lepas tu kita ada tengok itu lion dance. Ada lion dance di kampung macam ni jalan perform. So kita sangat happy lah kerana sudah masa 2 tahun lah kita tak menyambut itu COVID, menyambut itu Tahun Baru Cina kan kerana COVID. Tapi tahun ini so kita relax sikit lah, lebih fleksibel lah. So boleh macam pergi rumah mother-in-law house sana menyambut dan reunion itu dinner macam ini sangat gembira. Tapi kita pun mengikut SOP lah. So tengah hari ini kita tidak pergi mana-mana. Hanya duduk di rumah saja. Ada rakan kawan datang untuk cakap-cakap kerana sudah lama tak jumpa. Tapi pun kita ada buat hand sterilizer, kita ada buat pakai mask, SOP memang cukup lah. Macam ni lah. So ini adalah hari ni punya itu flow lah. Nanti malam pun balik kampung makan satu kali itu dinner. Macam ni saja. Jadi ada tak perbezaan ataupun sedikit perbezaan lah sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini dengan tahun lepas? Ada kerana tahun lepas memang kita tak pergi mana-mana. Memang tak pergi mana-mana. Duduk di rumah saja. Tapi hari ini, tahun ini kita hanya pergi rumah saudara saja. Rakan pun sangat kurang lah. Tapi ada rakan nak datang rumah kita, tetapi kita ada macam ada itu SOP dia itu bilangan lah, tak boleh terlalu banyak. Kerana kita pun nak itu prevent itu pandemik kan. So nak buat betul-betul itu SOP lah. Jadi mostly yang datang ni saudara ke, family ke, rakan ke? Mostly ialah family member banyak sikit. Family member banyak.
Rakan-rakan tak banyak. Kerana ialah memang keluarga yang terpenting lah. Keluarga penting dulu kerana ada sangat jauh macam adik saya dia di KL kan. Dia hari ini, tahun ini dia ada datang balik ke Ipoh sini. So sudah lama tak jumpa. So memang kita join atau gathering ialah keluarga saja. Dari segi SOP macam mana Miss Liu? SOP saya ada buat itu hand sanitizer. Okey, saya itu ada itu sanitizer gun. So ada buat itu tangan semua kita kasih cuci. Semua full body hand, ada sterilize. So after that mesti nak pakai mask. Okey, mesti nak pakai mask. Okey, after that kita ada buat itu badan suhu baru masuk rumah saya. Macam ni. Macam tahun ni kan kita boleh buat lion dance kan. So macam mana keluarga Miss Liu ada tak buat lion dance untuk this year? Saya tak ada buat lion dance. Tapi pagi ni saya balik ke mother-in-law house saya ada tengok ada lion dance, dia ada perform sah. So macam sangat happening sangat happening. So saya rasa pun sangat gembira. Tapi saya sendiri tak ada buat ilmu lion dance. Okey. Mungkin sebab macam kenapa tak buat tu? Kerana tak buat lah. Tak mau lah. Saya macam takut sikit lah. Jangan terlalu banyak orang lah. So untuk family macam ni join okey lah. Saya sudah sangat happy lah. Okey. Okey, itu perkongsian daripada Miss Liu yang saya boleh rumuskan. Kemeriahan itu tak ada, tetapi kebimbangan terhadap COVID-19 tu masih menebal. Sebab itu dah mungkin ada beliau mengatakan tadi tidak dapat mengadakan tarian singa yang walaupun dibenarkan oleh kerajaan melalui SOP yang diumumkan, akan tetapi kebimbangan itu tetap ada. Tapi kemeriahan tu tetap dirayakan. Okey, baik Amirul. Sebentar tadi kita ada lihat juga visual mengenai dengan sekumpulan individu yang datang untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini. Kita dapat saksikan sendiri bagaimana tema pakaian mereka yang berbeza-beza. Mungkin Amirul boleh kongsikan sedikit. Sebenarnya itu adalah majlis bila dan di mana dan mungkin boleh ceritakan kemeriahan. Kita dapat lihat tadi ada pakaian yang berbeza-beza dan boleh Amirul ceritakan sikit. Ya, itu yang menariknya, uniknya perayaan Tahun Baru Cina yang saya boleh katakan antara terunik lah di Perak yang setakat ini saya lihat. Rakaman itu adalah rakaman awal semalam yang mana saya sempat berkunjung ke dalam sambutan Tahun Baru Cina. Rakan Miss Liu juga iaitu Puan Christy yang mana beliau merayakan Tahun Baru Cina dengan membawa rakan-rakan kenalan-kenalan berpakaian seperti pada orang-orang pada zaman dahulu, pada masyarakat-masyarakat Cina pada zaman dahulu. Yang menariknya ada karakter-karakter yang memakai pakaian seperti seorang guru pada zaman dahulu, seorang maharaja, permaisuri, dan ini orang kata menambahkan lagi lah kemeriahan Tahun Baru Cina. Walaupun tidak ada lion dance dan sebagainya, tetapi ini keunikan Raya Cina, sambutan Tahun Baru Cina yang dilakukan salah seorang keluarga di Ipoh ini. Okey, baik Amirul, kalau kita melihat pada sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini berdasarkan pemerhatian Amirul sekali di sana, kita bercakap mengenai dengan situasi di Perak sendiri, bagaimana Amirul melihat situasi khususnya mengenai dengan trafik, dengan kawasan di sekitar perumahan di Perak itu sendiri. Berdasarkan pemerhatian Amirul melakukan tinjauan sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana tahap khususnya daripada segi pematuhan SOP dan apa yang Amirul dapat lihat perbezaan pada kali ini kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya keluar bagi melakukan tinjauan sambutan Tahun Baru Cina seawal jam 8 pagi di kawasan Tokong, terutamanya di kawasan di Gunung Rapat bagi melihat perjalanan SOP untuk rumah-rumah ibadat bukan Islam. Perjalanannya saya boleh katakan walaupun seawal pagi saya datang sehingga jam 10 pagi, keadaannya terkawal, tenang, tidak terlalu crowded dah orang kata, tidak terlalu ramai. Mungkin seperti saya katakan tadi, kebimbangan terhadap COVID-19 itu masih ada. Dan seterusnya juga saya boleh katakan kemeriahan di sekitar Ipoh ini, khususnya kawasan-kawasan perumahan masyarakat Tionghoa itu kemeriahannya ada tetapi bersederhana. Maknanya mungkin mereka masih lagi dalam keadaan berhati-hati untuk tidak terlalu merayakan secara besar-besaran kerana bimbang akan varian Omicron COVID-19. Dan dari segi sudut trafik juga, saya dalam perjalanan ke sini juga di sekitar Ipoh, keadaan juga trafik sangat terkawal dan tenang, tidak terlalu banyak kereta. Dan saya berfikir kenapa tak banyak kereta, sebabkan padahal ini adalah musim cuti, musim perayaan. Akan tetapi apabila saya berbual dengan
Miss Liu, saya boleh katakan saya dapatlah jawapannya apabila dia mengatakan masyarakat Tionghoa kebanyakan daripada kali ini lebih gemar untuk duduk di rumah pada waktu petang ataupun pada tengah hari tadi sebab takut akan COVID-19 kan. Jadi mereka menggunakan masa ini dengan sebaik mungkin untuk bertemu bersua muka dengan rakan-rakan, kenalan-kenalan yang mungkin sudah lama tidak dapat berjumpa disebabkan COVID-19 juga SOP yang ketat pada sebelum ini. Okey, baik. Terima kasih Amirul langsung di Perak berkongsikan kepada kami tentang kisah ataupun sepanjang persekitaran sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini dan yang pastinya kelonggaran telah pun diberikan pada kali ini untuk meraihkan perayaan dan yang pastinya tanggungjawab anda untuk menjaga ataupun mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan kerana kita faham keadaan COVID-19 masih lagi berada dalam keadaan yang membimbangkan. Kita masih lagi berperang dengan wabak yang tidak kelihatan ini dan yang pastinya pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan walaupun dalam musim perayaan ini kerana kita telah pun dapat berkumpul bersama keluarga setelah sekian lama terpisah dan apa yang penting kita pastikan perayaan ini disambut dengan meriah dan tanpa ada sebarang insiden yang tidak pun diingini dan cerita pada hari ini berakhir dahulu di sini dan sekian dahulu cerita untuk hari ini. Saya Hilmi Malik. Assalamualaikum dan salam hormat.